Selamat sore ibu-ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita ada dalam kondisi yang baik ya. Atau sekalipun kita tidak sedang baik-baik aja, kiranya Tuhan tetap kita bisa rasakan hari demi hari. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang ibu-ibu semua bisa ikuti di rumah masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau
Ibu-ibu semua, selamat sore. 主内的姐妹们午安。 Sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. 今天我们要听神的话语， Oleh sebab itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. 之前我们先来做一个祷告， Mari kita berdoa ya. 我们一起来同心祷告。 Tuhan, terima kasih karena pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama walaupun hanya secara online. Tapi kami berdoa kiranya firman yang akan kami dengarkan bisa kami terima dengan baik. Dan juga pesan daripada Tuhan dapat kami tangkap. Sehingga melalui perenungan firman yang singkat pada sore hari ini, kami bisa mendapatkan pesan Tuhan, sesuatu pesan Tuhan bagi kami masing-masing yang dapat menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin。 Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Markus 6 ayat 45 sampai 51. 姐妹们，我们可以打开我们的圣经《马可福音》第6章45到51节。 Saya akan bacakan yang bahasa Indonesianya terlebih dahulu, kemudian akan dibantu bacakan versi Mandarin. 先用印尼文，我们来注意我们的圣经。 Oke. Versi bahasa Indonesia ayat 45. Lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang setelah berpisah dari mereka. Ia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Menjelang malam perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendiri di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira 3 jam malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira melihat hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ia segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda, mereka sangat tercengang. 我们来注意我们的圣经，马可福音第6章45节开始，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边伯赛大去。等他们叫众人散开，他既辞别了他们，就往山上去祷告。到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上，看见门徒因风不顺，摇橹甚苦。夜里夜有4更天，就在海面上走，往他们那里去，意思要走过他们去。当门徒看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来，因为他们看见了他，且甚惊慌。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。” Ya, demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada sore hari ini. 我们读经到此。 Ibu-ibu semua, ada sebuah kisah menarik tentang sebuah danau. 姐妹们，有一个有趣的故事，关于一个湖。 Di sebuah taman hewan, di sana ada danau yang cukup besar ukurannya. 在一个动物园里面，那边有一个面积差不多大的湖。 Seperti taman hewan yang ada di Siantar, taman hewan ini pun juga menjadi pusat dari rekreasi dari orang-orang di sana. 就好像现在我们也有这个动物园，很多人都到动物园去当做一个小旅游。 Nah, di tengah danau itu, ini adalah danau yang dipenuhi oleh buaya-buaya buas. 在这个动物园里面有一个湖，里面是有几只的鳄鱼。 Nah, suatu waktu pihak dari taman hewan ini memberikan sebuah challenge, tantangan. 当时这个动物园方面就有做一个游戏，就是挑战。 Siapa yang berani terjun ke dalam danau ini, ia akan mendapatkan upah sebesar 100 juta rupiah. 谁敢跳进这个湖里，里面有鳄鱼的湖里，他就拿到100万。 Sebetulnya ini hanya tantangan saja karena pasti gak ada yang berani untuk terjun gitu ya. 其实这只是一个挑战游戏，当然我们想是没有人敢跳进去的。 Tetapi ketika orang-orang sudah berkumpul di tengah danau, di pinggir dari danau itu, 就是当人大家聚在这个湖边的时候， rata-rata dari mereka ketakutan untuk terjun sehingga mereka hanya melihat dari pinggir danau saja. 差不多所有的人没有一个人敢跳进湖里，所以他们就在湖的旁边观看。 Tetapi tiba-tiba ada suara yang sangat kencang, biur seperti itu. 突然间，就有一个声音，就是被下到湖里的水就是这样碰下去的。 Ternyata ada satu bapak-bapak yang terjun ke dalam danau itu. 原来有个先生跳进湖里了。 Dan orang yang ada di situ pun berkerumun dan
dengan sangat berusaha melihat itu ada kejadian apa di tempat itu. 所以大家就聚在一起，想看到底发生了什么事。 Dan mereka sangat antusias melihat bapak ini yang sudah terjun ada di dalam danau yang penuh dengan buaya-buaya yang ganas. 他们就非常惊奇的想看这个先生跳进有鳄鱼的湖里怎么办了呢？ Si bapak ini karena sudah ada di dalam danau dan sudah dikejar oleh buaya-buaya ganas, ia segera berenang dengan sangat cepat. 因为他被鳄鱼追了，这个先生在湖里就游得非常的快。 Dia berusaha menyelamatkan dirinya supaya tidak diterkam oleh buaya-buaya ini. 他就想要自救，希望不被这些鳄鱼们咬住他。 Orang-orang di sekelilingnya melihat, wah ini atraksi yang sangat menyenangkan. 所以周遭的人就说啊，这个游戏非常的有趣。 Dan dengan sangat dramatis, bapak ini bisa menyelamatkan dirinya dari buaya yang mengejar dia. 非常戏剧化的，这个先生就得救了。从这些鳄鱼追他的时候，他能够马上游上对岸。 Ya, sesampainya di tepi dari danau itu, 当他上到岸上的时候， bapak ini disamperin oleh pemilik dari taman hewan ini. 所以这个先生就由动物园的管理员来靠近他。 Dia mengatakan, selamat, bapak mendapatkan 100 juta rupiah. 先生，非常恭喜你，你得到了这个100万元的这个奖金。 Tetapi bapak ini merespon dengan marah. 但是这先生回应的用非常生气的话语来回应， Saya tidak peduli dengan itu. 我不顾念这一些。 Siapa yang tadi mendorong saya sehingga saya jatuh ke dalam danau ini? 刚才是谁把我推进这个湖里的？ Kemudian dia menengok ke belakang 然后他就往后看， dan dia melihat istrinya sedang memegang uang 100 juta rupiah itu. 他就看到他的妻子正拿住这个100万的奖金。 Jadi betul kata sebuah pepatah gitu ya. 所以有一个成语这样说： Di balik suami sukses ada istri yang mendorong suami. 在一个成功男人背后有一个女人在推动他，就对了。 Yaitu sebuah kisah menarik ya tentang sebuah danau. 这是一个关于一个湖的有趣的故事。 Tetapi hari ini kita membaca satu kisah tentang danau yang menarik juga. 今天我们同样要来看，就是关于这个有趣的湖。 Kisah ini diawali dengan sebuah kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus itu memisahkan diri dari orang banyak. 这里我们从圣经节看到，耶稣离开了众人， Jadi setelah mereka itu pergi sama Tuhan, 他们与神一起在一起的时候， Tuhan itu bilang kepada mereka, 神告诉他们说： para murid, kamu menyeberang dulu danau ini menggunakan perahu ya. 跟他的门徒说，你们使用这个船。 Selagi orang banyak yang lain, kalian pulang aja ke rumah. 还有很多围绕在对岸的，就耶稣对他们说：你们回到各自的家去吧。 Dan mereka semua tuh taat sama apa yang Tuhan katakan. 众人就顺服了神所说的， Jadi para orang banyak itu semua udah pulang ke rumah. 所以这么多的众人就回到各自的家里去。 Dan para murid sudah naik perahu untuk menyeberangi danau Galilea. 所以这个门徒们就坐船经过加利利河。 Nah di sana Tuhan sendirian, Alkitab katakan di sana Tuhan berdoa. 所以留下主耶稣一个人在那里做祷告。 Nah ini untuk apa diceritakan oleh Alkitab tentang detail-detail seperti ini? 这里圣经节这样细节的把它说出来，有什么意思呢？ Di sini Alkitab ingin katakan kalau Tuhan itu berada di tempat yang berbeda dengan para murid. 这里要告诉我们，就是神与他的门徒在不同的地方。 Jadi pada saat itu Tuhan ada di bukit, sedangkan para murid itu ada di danau. 当时耶稣上了山，门徒就在这个湖里。 Nah, dan cerita ini kan sebetulnya bicara tentang bagaimana Tuhan bisa berjumpa dengan para murid di danau dengan cara berjalan di atas air kan. 这个故事的重点就是耶稣怎么样可以遇见他的门徒，但是是从这个湖面上走的。 Jadi ketika digambarkan mereka ini berada di dua tempat yang berbeda, ini ingin memberitahu kepada kita bahwa tidak mungkin Tuhan itu nanti bisa ketemu dengan para murid kalau dia hanyalah manusia biasa. 这里告诉我们，就是假如主耶稣是个普通的人、平常的人，他不可能以这样的方式可以碰到，在两个不同的地方可以碰到他的门徒。 Tetapi karena dia adalah Tuhan, maka dia bisa
datang kepada para murid yang ada di tengah danau. 但是因为主耶稣是神，他能够走在湖上去找着他的门徒们。 Nah, jadi ketika Tuhan itu sedang berdoa, para murid itu sedang berlayar menyeberangi danau itu. 就是当时主耶稣上山在祷告，门徒们就这个摇船要到对岸去， Dan tibalah para murid di tengah dari danau itu. 门徒就到了这个湖的中心。 Tiba-tiba perjalanan mereka harus berhadapan dengan angin topan yang sangat besar. 当时起了大风浪， Dan mereka berusaha payah untuk menyelamatkan diri mereka. 他们设法的能够自救， Jangan sampai perahu ini kandas atau tenggelam. 不要直到这个船沉下去。 Dan bagaimana Alkitab memberikan penggambaran kepada kita, 圣经里面怎么样描述给我们看到呢？ Tuhan yang tadi ada di atas bukit, 刚才主在这个山上， sekarang ada di tengah danau. 但是现在他在湖的中心了。 Dan dari sana Tuhan itu melihat para murid dari jauh. 从远处，主耶稣观看他的门徒们。 Nah, di sini menarik sekali ibu-ibu semua. 姐妹们，这是非常有趣的。 Tuhan itu tidak melihat seperti kita melihat seperti biasa begitu ya. 神看我们看神，不是好像普通这样来看到而已。 Mungkin kita dalam kebiasaan kita melihat kemudian kita lupakan apa yang kita lihat. 很多时候我们看某些东西，我们看了一下子就忘掉了。 Tetapi Tuhan melihat dengan suatu kategori emosi tertentu. 但是神用某个情绪来看， Tuhan melihat dengan ikut berempati dengan apa yang para murid sedang alami. 主耶稣以同理的心情来看他的门徒们。 Alkitab tadi katakan kepada kita bahwa Tuhan melihat mereka yang sedang susah payah untuk mendayung perahunya. 这里告诉我们，耶稣看到他的门徒们正在很困难的在摇橹他们的船。 Jadi ketika Tuhan melihat para murid, Tuhan melihat dengan perasaannya. 当主耶稣看他的门徒的时候，主耶稣是用他的心情来看这些门徒。 Tuhan melihat para murid dengan ikut merasakan yang para murid sedang rasakan. 主耶稣看他的门徒，就是以他们有同理的心来看他的门徒，正在困难的门徒。 Ya, jadi ibu-ibu semua, ini ada satu pesan pertama dari kisah yang kita baca pada hari ini. 今天在我们读的经文里面，我们看的这个小的故事有一个信息要告诉我们， Jadi ternyata ketika kita sedang mengalami kesulitan, 就是当我们正在面对困难的时候， Tuhan itu juga ternyata ikut merasakan kesulitan kita. 主也同样与我们一起来有这个同感， Dari tempatnya yang jauh di sana, di sorga, 就是远在天堂的他， Tuhan itu juga tetap melihat kita di dalam kesulitan yang sedang kita alami. 他同样看到我正在困难当中的我们， Dan dia yang melihat, dia juga yang ikut merasakan kesulitan kita. 他看到我们困难，他也与我们同样有感，有这个同理心， Dan karena dia ikut merasakan, 而且他与我们同感受， maka dia mau datang untuk menyelamatkan kita. 所以他就要来拯救我们。 Di sana setelah Tuhan Yesus itu melihat dari jauh, 当主耶稣从远处看到门徒的时候， Alkitab katakan Tuhan datang kepada para murid 圣经记载主耶稣就来找着他的门徒， dengan dua kata kerja yang berbeda. 就是用两个不同的动词。 Yang pertama, Tuhan datang dengan cara berjalan. 第一就是主耶稣以走在湖上来。 Kok bisa berjalan di atas air? 为什么主耶稣可以在湖面上走呢？ Ternyata ibu-ibu semua, 姐妹们， Tuhan datang kepada para murid di tempat itu, 主耶稣来到那个地方的门徒， di tengah danau itu, 在这个湖的中心， ia datang bukan dengan menggunakan cara-cara manusia. 他不是以人的方式来找着他的门徒。 Nah, kalau sekarang kita itu sedang ada di atas kapal, 现在，假如我们正在船上， kemudian kapal kita itu diterpa badai besar, 我们的船被这个风暴所击打， cara menyelamatkannya adalah dengan memanggil kapal besar yang lain yang ada di sekitar kita. 我们要自救的方法就是能够呼召其他在附近的船来救我们。 Kita meminta tolong orang lain yang ada di sekitar kita.
我们求帮周遭的人帮助我们， Itu cara manusia. 这是人的方式， Manusia menolong manusia. 人救人。 Tetapi ketika Tuhan menolong manusia, 但是当神救人的时候， caranya berbeda sekali. 他的方式是完全不相同。 Itu sebabnya Tuhan menolong manusia dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. 所以神拯救人就以他自己的方式来拯救， Yaitu dengan cara berjalan di atas air. 就是以走在湖上面的方式。 Di dalam dunia kuno itu mereka semua sudah tahu kalau berjalan di atas air itu adalah suatu tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. 在古时代里，一个可以走在水面上的一定是神， Sehingga cara yang dipilih oleh Tuhan itu adalah cara yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. 所以神选择的方式就是只有神自己可以做到的方式。 Kata kerja yang kedua 第二个动词 adalah Tuhan katakan Tuhan melewati mereka. 就是主越过他们， Tetapi kata melewati ini berbeda dengan kata melewati yang kita biasa gunakan sehari-hari gitu. 这里所说的越过不是我们普通用的这一个字。 Ya, misalnya kalau kita di Siantar ini kita mau pergi ke Pajak Horas, kita harus melewati Gereja Kalam Kudus. 不好像我们先达的居民，假如要到菜市场的话，巴加霍拉斯，我们要走过这个Merdeka街。 Ya. Tetapi kata melewati itu yang digunakan di bagian ini berbeda dengan kata melewati yang biasa kita gunakan. 所以这里的走过跟我们所用的这个走过是不同的。 Bahasa Inggris ini mungkin lebih tepat ya. Dia menggunakan kata passing by. 英文比较容易晓得，就是越过， Yang artinya adalah bahwa ada perjalanan proses dari belakang sampai ke depan. 就是这个动词从后面往前走。 Jadi yang ingin disampaikan di sana adalah bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air 这里要告诉我们，主耶稣在湖面上行走， dari belakang perahu mereka. 从船的后面， Tuhan berjalan melewati perahu mereka 就是越过这个船到前面去， sampai Tuhan berada di depan dari perahu mereka. 就是越过这个船到这个船的前面， Dan Tuhan tidak meninggalkan mereka pada saat itu. 就是主没有留下，当时没有留下他们， Tuhan tetap berada di depan dari perahu mereka. 主一定在船的前面。 Untuk apa? 为了什么？ Tuhan punya satu tujuan. 主耶稣有一个目的， Tuhan ingin melewati perahu mereka 主耶稣要越过他们的船， dan berada di depan dari perahu mereka 然后在这个船的前面， untuk menuntun mereka keluar dari angin sakal itu. 就是要引领他们度过这个风暴的危险。 Tuhan ingin menuntun mereka menuju kepada jalan yang benar, 主耶稣要引领他们走向正确的道路， kepada arah yang tepat, 走向正确的方向， supaya para murid ini bisa keluar dari kesulitan yang mereka sedang alami. 就是让门徒们能够走出这些困难的情况。 Ya, di sini kita bisa mendapatkan pesan kedua dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. 所以从这里我们可以得到第二个信息。 Jadi ibu-ibu semua, ketika kita sedang mengalami kesulitan, 姐妹们，当我们面对很多困难的时候， tadi yang pertama kita dengarkan Tuhan itu ikut merasakan perasaan yang kita sedang alami. 第一点就是神与我们有同感、同理的心。 Tetapi yang kedua, 第二点， Tuhan itu pasti datang dengan menggunakan caranya sendiri. 神以他自己的方式来到我们这里， Dan Tuhan akan menolong kita 而且神要帮助我们， sebagai pemimpin yang berjalan di depan kita 就是成为在前面引领我们的领导者， untuk menuntun kita keluar dari kesulitan yang kita sedang alami. 带我们走出这个我们正在面临的困难。 Oleh sebab itu, ibu-ibu semua, 所以姐妹们， kiranya kita mau bersabar sampai Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. 我们要忍耐，直到神来到我们的生活当中， Karena jaminan kita itu sudah jelas. 因为我们的保证已经很明确了。 Tuhan itu pasti datang untuk menolong. 我们的神一定来到我们当中，就把我们。
dan Ia pasti akan menuntun kita keluar dari kesulitan yang kita sedang alami. 他一定会把我们带出这个我们面对的问题。 Nah, sekarang paling tidak ada 2 pertanyaan yang kita bisa pikirkan sama-sama. 在这里，我们最少有2个问题，我们一起来思考。 Nah, kira-kira saat ini ibu-ibu semua kesulitan apa yang sedang ibu-ibu alami? 现在姐妹们，你正在面对什么问题呢？ Pasti di antara kita semua dari kita pasti punya pergumulan tertentu. 当然，我们每个人都有我们自己要面对的问题。 Tetapi apapun itu, 无论是什么， kita perlu punya keyakinan 我们要深信， bahwa Tuhan di sana ikut merasakan apa yang kita sedang rasakan. 神在那里是与我们同感、同理、了解我们。 Sehingga karena Tuhan ikut merasakan, 因为神与我们同感， maka Tuhan pasti akan menolong kita. 所以他一定会帮助我们。 Tetapi Tuhan pasti menolong kita dengan caranya Tuhan. 当然，神会以他的方式来帮助我们。 Jadi sebaiknya kita tidak perlu untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara-cara manusia, 所以我们不必匆忙的以人的方式来解决我们面对的问题， yang seringkali orang-orang lakukan, 就是普通人常常用的方式， bahkan menggunakan cara-cara yang Tuhan tidak perkenankan bahkan. 甚至有的时候我们使用的方式是神不许可的。 Kiranya harapan kita hanya kita arahkan kepada Tuhan saja, 希望我们只把我们的盼望只仰望在我们的神身上， sampai Tuhan datang dan menolong kita. 直到神来把我们带出这些困难，就把我们。 Jadi pertanyaan yang kedua, ibu-ibu semua, 姐妹们，第2个问题是， maukah kita bersabar menanti kedatangan Tuhan yang pasti datang menolong kita? 我们愿不愿意等候一定来到我们当中的神呢？ Mudah-mudahan kita tetap punya iman itu, 愿我们每个人都有这样的信心， selalu bersabar untuk menanti kedatangan Tuhan. 持续的以信心来等候主的来到。 Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. 希望今天的信息可以成为我们众人的祝福。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们再来做一个祷告。 Tuhan, terima kasih 主啊，感谢你， karena sore hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. 因为今天下午我们聆听你的话语， Kami diingatkan melalui kisah Engkau yang berjalan di atas air, 我们再次的被提醒你走在湖面上的事件， bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami manusia. 就是神，你从来不会离弃我们每一个人， Tuhan selalu melihat kami, 你看到我们， dan Tuhan akan datang untuk menolong kami. 你会来到我们当中救拔我们。 Tuhan kiranya mau menumbuhkan iman kami, 主啊，求你让我们有信心， sehingga kami mau setia bersabar menunggu kedatangan Tuhan. 以至于我们能够忠心以信心来等候你的到来。 Bagi kami yang sudah dilawat oleh Tuhan, 对于我们这些已经被蒙神保守看顾的， kiranya kami mau taat untuk dituntun oleh Tuhan, 愿神不断的引领我们， sehingga arah kehidupan kami itu menjadi jelas, 以至于我们生活的方向是明确的， bahwa kami hanya ingin untuk berjalan mengikuti Tuhan saja. 就是我们只愿意跟随主你的引领。 Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. 主啊，感谢你今天的机会， Kami berdoa di dalam nama-Mu. 这样 Amin. 的祈求感恩交托，阿门。 Thank you. Selamat sore ibu-ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. 午安，姐妹们，愿神祝福我们。